warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah yang memberi kepada kita taufik dan memberi kepada kita kelapangan waktu dapat kita teruskan lagi pada pagi ini daripada kitab terjemahan Al-Aqaid Ad-Durriyah, membincangkan tentang perkara-perkara akidah yang wajib bagi seorang mukallaf mengetahuinya pada hak Allah Subhanahu wa taala dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita berhenti pada muka surah yang ke-67 kitab Anwar Bahiyah ini pada perbincangan ta'alluq sifat iradat. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang, ta'alluq sifat iradat. Kata dia, sifat iradat pula berta'alluq dengan mungkin sebagai ta'alluq takhsis, menentukan. Apa makna ta'alluq? Ta'alluq ini berkait dengan sifat ma'ani. Dia sifat-sifat lain tak ada ta'alluq. Ta'alluq ini ialah sifat tersebut dia ada kesannya, dia ada perkaitan. Asal ta'allaqa, ta'alliq ni makna kait. Dia berkait dengan yang lain. Sifat ini dia punya ciri dia panggil sifat zatiyah dia ialah dia mesti berada pada zat. Sifat dia tak boleh duduk berasingan. Jadi itu memang ciri sifat, dia kena ada pada zat. Dia tak boleh ada berasingan, dia kena ada pada zat. Jadi itu maklum bagi semua sifat. Adapun sifat ma'ani yang disebutkan ini, dia ada bukan semata-mata pada zat, tapi dia ada memberi kesan pada orang lain, dia ada berkait dengan selain pada itu. Kudrat dia ada pada zat. Kemudian kudrat ini dia memberi kesan kepada Allah menciptakan makhluk ini dengan sifat kudrat. Jadi kudrat ni dia ada kait dengan hak lain. Samalah dengan kehendak. Kita nak tahu dengan mudah, kita tanya, berkehendak, kehendak apa? Tuhan nak apa? Ta'ala bersifat dengan sifat hayat. Maka Allah hidup, hayyun. Jadi hayat ni tak kait dengan lain. Dia semata-mata ada pada diri, pada zat. Maka zat itu zat yang hidup. Jadi dia kata iradat pula bertakluk dengan mungkin. Iradat ni dia bertakluk dengan perkara yang mungkin sahaja. Jadi perkara-perkara tu dia tiga lah. Sama ada perkara yang wajib, mustahil dan mungkin, atau kita kata sebagai harus. Jadi iradat ini sebagaimana kudrat, dia bertakluk dengan mungkin sahaja, benda yang harus sahaja. Sebab apa? Sebab inilah yang akan seterusnya Allah Ta'ala bertakluk dengan kudratnya
Kudratnya bertakluk mengadakan perkara itu atau mentiadakan. Jenis takluk pula akan sebagai takluk taksis, menentu. Iradat ni kerja dia menentu, tentukan sesuatu di mana, berapa, banyak mana. Itu penentuan, itu kerja iradat. Maka Allah menentukan pada azali perkara yang mungkin dengan setengah perkara yang harus padanya. Jadi Allah tentu ni bila ketentuan Tuhan ni telah berlaku sejak azali. Apa maksud sejak azali? Sebelum ada makhluk ni lagi, Allah dah tentukan apa yang akan berlaku. Sebelum ada lagi. Jadi ketentuan Tuhan tu dah ada sedia kala dan telah ditentu oleh Allah. Sejak azali. Tentu apa? Tentu dengan setengah perkara yang harus. Benda hak harus lah. Hak mustahil dengan wajib dia tak kait. Kita telah ditentukan lahir di mana? Lahir di Terengganu contohnya. Ketentuan itu telah ada di sisi Allah sebelum adanya alam. Telah berada dalam ilmu Allah dan telah Allah Ta'ala tentu sebelum Tuhan ciptakan alam ni. Apa yang Tuhan tentu? Contoh, kita lahir di Terengganu, tidak di Selangor, tidak di Kelantan, tidak di Amerika. Jadi perkara Terengganu, Kelantan, Amerika itu benda-benda yang harus. Jadi Allah Ta'ala pilih daripada banyak-banyak tu, Tuhan tentukan dengan setengah perkara yang harus padanya. Contohnya seperti Allah menentukan sejak azali kejadian Muhammad. Muhammad nama orang lah contoh. Kejadian Muhammad bahawa dia dijadikan dengan sifat tertentu pada masa tertentu dan tempat tertentu dan lain-lain ketentuan. Jadi benda ni dah ada pada Allah Ta'ala. Penentuan tu Tuhan dah buat dah sejak daripada azali lagi. Cuma lagi belum dizahirkan sebab makhluk tak ada lagi. Sampai masa baru Allah Ta'ala, kudrat Tuhan, Allah mengadakan dengan kudratnya. Gitu. Barulah Allah mengadakan perkara makhluk tadi, mungkin tadi, dengan kudratnya mengikut apa yang telah ditentukan sejak azali. Jadi maknanya ni bukan hak baru nak buat ni, bukan baru nak pilih, bukan baru nak tentu. Allah dah tentu lama dah. Kita makhluk ni, kita last minute. Last minute. Lepas tu perubahannya ada, berlaku perubahan, berlaku pertukaran, tukar. Jadi benda itu biasa. Sebab kita memang ketentuan kita ni bukan berdasarkan ilmu yang sempurna. Tengok-tengok keadaan, kena tukar lah. Tengok-tengok situasi, kena tukar. Jadi ketentuan kita tu dak kemah. Ketentuan kita itu tidak mutlak. Biasalah makhluk. Apa yang Allah Ta'ala tentu tidak akan berubah. Tak berubah. Sebab apa? Sebab lazim daripada berubah tu lemah. Kita nak buat keputusan, hari ni nak jalan ke nak tak mau jalan, contoh. Malam rasa nak jalan lah hari ni, bawa keluarga ke jalan-jalan. Tiba-tiba tengok hujan. Tak jadi, atau ada urusan lain tak jadi. Berubah ketentuan dan pemilihan kita. Sebab kita tidak tahu apa yang berlaku. Jadi kita berubah dan bertakluk. Itu biasalah lemah. Allah Ta'ala tak berubah. Bila Tuhan tentu gitu, maka begitulah. Jadi ketentuan ni sejak azali. Sebab kalau berubah, makna apa? Makna ketetapan yang pertama itu dibina bukan di atas ilmu, dibina di atas sangka-sangka. Kenapa kita rancang hari ni kita nak jalan?
Sebab ingatnya cuaca molek. Jadi kita binakan ketentuan itu atas dasar ilmu. Ilmu kita malam tengok macam ada hujan malam. Jadi hari ni rancangnya nak keluar berjalan. Sebab kita mengandaikan tidak hujan, tiba-tiba hujan, berubah dah. Makna apa? Ketentuan kita itu salah, terbina atas ketidaktahuan jahil kita. Hak ni tak berlaku pada Allah Ta'ala. Bila Tuhan tentu, pasti hak akan berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun. Ma syaa Allahu kan. Apa yang Tuhan nak kan, pasti akan berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Tuhan tak nak, tak akan berlaku. Dia tidak boleh tukar-tukar keputusan. Tak boleh. Tak berlaku pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kena faham. Sebab apa? Sebahagian daripada ajaran-ajaran yang salah, antaranya ialah disebut dalam sejarah Islam Al-Qadariyatul Ula. Qadariyah hak mula-mula, mereka mengatakan Tuhan ni berlaku badak. Badak ni Tuhan ni boleh jadi berubah dia punya ketentuan tu, badak. Nyata bagi Tuhan asal nak buat gini, tiba-tiba nak buat gini. Jadi dia tuduh Allah Ta'ala ni berlaku pada Allah ni perubahan pada kehendak. Ini mustahil. Makhluk biasa lah. Berubah kehendak ni makhluk biasa. Tak? Tanya orang rumah kita, hari ni nak makan mana? Tak apa, saya masak. Tengok-tengok apa nak masak lagi? Malah nak masak. Ke kedai makan kedai. Makan kedai ni. Kedai masukkan panas, kedai siang kan. Tak apa, boleh kau. Perjalanan nak pergi kedai, tak buah. Gigi ke lahir pula. Buah dah. Makan KFC dah lah, ayam. Ayam dah. Ayam dah. Ayam pun rasa dah hadu dah. Bosan dah makan ayam. Gigi tukar dia tu berubah makhluk biasa. Allah Ta'ala apa yang Tuhan nak sejak azali. Golongan yang sesat ni kata Tuhan boleh berubah gitu. Mereka pun menggunakan hujah-hujah yang tak betul. Antaranya ialah berlaku nasakh mansuh dalam Quran. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi ayatin minha aw mithliha. Na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa yang kami nasakhkan daripada ayat-ayat Quran, na'ti bi khairin minha aw mithliha, kami datangkan dengan yang lebih baik atau serupanya. Dia kata Allah Ta'ala kan ada menasahkan ayat Al-Quran tu tak masuk berubah. Apa jawapannya? Ahli sunnah kata penasakhan ayat itu, nasah hukum dan nasah ayat itu bukan Allah Ta'ala baru tahu, tapi Allah Ta'ala dah memang tentukan ayat ini tempoh dia waktu ni, hukum ni sampai waktu ni, waktu seterusnya Tuhan nak tunggu hak lain. Bukan makna Tuhan berubah daripada menentukan hukum satu hukum A kepada hukum B sebab salah, bukan. Tapi memang Tuhan nak bahawa hukum waktu ini hukumnya A, kemudian waktu seterusnya hukumnya B. Contoh, kita kata perubahan arah kiblat. Dah kenapa berubah daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah? Bukan makna Tuhan berubah fikiran dengan makna salah, bukan. Tapi memang Tuhan nak tentukan waktu awal memang nak disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian hukum tersebut Tuhan nak tukar bila mana masa yang tertentu Tuhan palingkan balik kepada Mekah. Jadi bukan kerana salah dan juga tidak tahu, tetapi memang Tuhan tentukan ini ada tempoh dia dan waktu seterusnya Tuhan nak turunkan hukum yang berbeza. Okey. Jadi itu. Kalau orang pergi ke mana? Pergi ke Mekah dah. Dia akan pergi ke Madinah. Dia akan pergilah biasa ziarah Masjid Qiblatain. Bagaimana
pada ketika turun ayat itu, sahabat di situ orang diberitahu bahawa berubah, berpaling, berpusing. Sebab Madinah ni kedudukannya kalau dalam peta di atas. Mekah bawah, kemudian atas belah ke utara, ala ke utara. Jadi awal-awal apabila arahan menghadap kepada Baitul Maqdis, Nabi duduk di Mekah tak ada masalah lah. Maknanya Nabi tok Kaabah depan, Nabi semayang menghadap ke Kaabah, Kaabah itu selari dengan Baitul Maqdis. Kalau kita boleh lukis sikit sini tak? Jadi Mekah sini Kaabah, lepas tu Madinah, kemudian Baitul Maqdis. Jadi Nabi akan semayang sini, sini maka menghadaplah ke Baitul Maqdis. Apabila berhijrah ke Madinah, maka kiblatnya pada awal memang kekal Baitul Maqdis. Jadi Nabi terpaksa membelakangkan Kaabah. Jadi Allah Ta'ala melihat Nabi sentiasa mengharap-harap. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami melihat bahawa kamu menunggu-nunggu wahyu turun supaya mengalih daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Maka dipalingkan ke Kaabah. Sebab naik ke atas maka menyebabkan membelakangi Kaabah. Kerana itu Nabi tak ambuh lah. Sebab Kaabah ni binaan pertama yang dibuat oleh moyang dia Nabi Ibrahim. Maka ketika itu disuruh untuk berpaling ke Baitul Maqdis. Hak ni kerana salah ke? Kerana berubah fikiran? Bukan. Memang Allah Ta'ala tentukan bahawa awal-awal memang Tuhan suruh menghadap ke Baitul Maqdis. Dan Tuhan tahu bahawa tempohnya ada, dan tiba waktunya Allah Ta'ala suruh menghadap ke Kaabah. Bukan kerana tersalah ataupun berubah fikiran. Jadi contoh Tuhan ciptakan Muhammad ni, dia dijadikan dengan sifat tertentu pada masa tertentu dengan lain-lain ketentuan. Di sini apa yang ditentukan Allah Ta'ala, ulama kata dia tidak terkeluar daripada 6 perkara. Apa dia? Disebut al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu sifatu azminatun amkinatun jihatu kadzal maqadiru rawathiqatu. Apa yang Tuhan tentu tu, perkara-perkara mungkin yang boleh dalam pilihan itu, al-mumkinat al-mutaqabilat, dipanggil perkara mungkin yang boleh berubah-ubah tu. Kalau kita kategorikan, kita kelompokkan, dia tidak lari daripada 6. Pertamanya wujuduna wal adam, ada dan tiada. Makna Allah boleh pilih sama ada nak mengadakan atau mentiadakan. Wujuduna wa adamus sifatu. Yang kedua sifat. Sifat kita kulit warna apa? Tak. Apa lagi? Sifat kita besar mana ataupun sifat benda lagi. Kulit lah, warna kulit. Bukan kita saja, alam ni lah, pokok warna apa bunganya, daun dia macam mana, warna daun dia, sifat. Wujuduna wal adamu sifatu azminatun, masa Tuhan boleh pilih nak lahirkan kita tahun berapa, 1957, 1943. Masa-masa itu benda yang harus. 1980, 1990. Azminatun amkinatun. Yang ke seterusnya ialah tempat. Tuhan boleh pilih kita nak ada dan wujudkan kita di mana? Di Malaysia, ke mana, ataupun di India, ataupun di Amerika, ataupun di UK. Tuhan boleh pilih tempat. Kalau pula kecil lagi pula, kampung mana, lagi kecil pula, lahir mana, Tuhan pilih. Itu benda-benda yang mungkin, iaitu tempat tu sendiri.
Azminatun amkinatun jihatu arah. Arah samalah. Kita duduk di mana? Di khatul istiwa, bukan di atas, arah atas. Ada orang duduk di bahagian hemisfera selatan, hemisfera utara, ikutlah arah. Kita duduk sini, bukan di duduk tempat tinggi. Arah mana? Kita berada di arah timur, bukan di arah barat. Makhluk pun sama. Ada pokok duduk di kawasan ni saja, tak duduk di kawasan tinggi. Ada pokok hanya tumbuh di kawasan tinggi, tak tumbuh di kawasan rendah. Azminatun, kita duduk di langit, bawah langit pertama di dunia, arah. Malaikat pula duduk di langit bahagian atas. Jadi ada arah. Kita sekarang ni di depan, di belakang, semua itu pilihan Tuhan menentukan. Kadzal maqadiru rawathiqatu. Yang seterusnya kadar. Kadar. Kita ni berat banyak mana? Besar mana? Itu kadar. Mana-mana makhluk dia ada kadar dia. Dia ada hak dia. Pokok ni besar mana? Kecil mana? Saiz dia. Jadi di sini benda-benda mungkin ini dia tidak lari daripada 6 ini yang dipanggil oleh ulama kalam sebagai mumkinat mutaqabilat. Perkara-perkara mungkin yang taqabul, boleh berubah antara satu dengan yang lain. Okay. Maka wajiblah perkara mungkin itu terjadi seperti yang ditentukan oleh Allah berdasarkan kehendaknya. Jadi makhluk ini mungkin ni mesti berlaku seperti mana Tuhan nak. Dia takkan ada makhluk berlaku bukan macam Tuhan nak. Tuhan nak lain jadi lain. Tak. Benda yang berlaku tu ialah itulah kehendak Tuhan. Tak akan berlaku lain daripada kehendak Tuhan. Tak akan berlaku lain daripada kehendak Tuhan. Jadi bukti bahawa ataupun dalilnya, kalau ada di sana makhluk yang berlaku lain daripada kehendak Tuhan, maknanya kehendak Tuhan lemah. Lemah kehendak Tuhan. Tuhan nak tak jadi. Kita nak tak jadi, biasalah makhluk. Tapi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam, apa yang dia nak pasti terjadi. Barang kehendak, barang jadi. Kehendak, benda hak nak pasti jadi. Maka apabila tiba masanya yang iradat Allah bertakluk untuk mengadakan Muhammad pada masa itu, maka Allah pun mengadakan Muhammad pada masa itu dengan kudratnya, sesuai dengan sifat yang telah ditentukan dengan iradat Allah, dan terjadinya ia pada tempat yang ditentukan oleh Allah dan lain-lain. Jadi contoh kita kata bila Tuhan nak cipta Muhammad ni, Tuhan nak cipta Muhammad, maka Allah Ta'ala bila sampai waktu yang Tuhan tentukan nak mengadakan, Allah mengadakan dengan kudrat. Kudrat yang Allah Ta'ala mengadakan Muhammad ni sesuai dengan sifat apa? Iradat. Apa yang Tuhan tentukan dengan iradatnya. Ia kait. Iradat, kudrat, tercipta dengan kudrat Tuhan. Kudrat Tuhan mencipta itu berdasarkan iradat ketentuan Allah. Dan kalau kita naik sikit lagi, dan ketentuan Tuhan tu berdasarkan ilmu Tuhan. Dia akan kaitlah. Kudrat, iradat, ilmu. Okey. Bagi iradat terdapat dua ta'alluq menurut pendapat yang sahih. Kita bincang ta'alluq pula. Sebelum ini kudrat dia ada berapa ta'alluq? Ada dua ta'alluq secara umum, 7 secara terperinci. 7 secara terperinci. Hak ni kita bincang minggu lepas ni. Iradat ini macam mana? Iradat pun katanya terdapat dua ta'alluq menurut pendapat yang sahih. Sebab ada khilaf sini. Yang sahihnya dua. Ada yang mengatakan ada selagi yang ketiga. Okey, apa dia?
Bagi iradat ada dua ta'aluk, iaitu pertama suluhi qadim. Apa makna suluhi qadim? Iaitu boleh Allah pada azali untuk menentukan setiap mungkin dengan apa-apa perkara. Okay. Jadi iradat Tuhan ni pada azali dia bertakluk pertamanya secara suluhil qadim. Apa makna suluhi? Boleh, patut, layak. Boleh dan patut dan layak Tuhan. Qadim makna berlaku sejak azali lagi iradat Tuhan. Boleh nak tentu apa yang terhadap perkara mungkin yang akan terjadi dengan salah satu daripada pilihan itu. Tadi suluhil qadim makna iradat Tuhan boleh nak pilih mana-mana. Katakanlah boleh nak pilih untuk mencipta kita. Di mana? Itu dipanggil suluhil qadim. Kemudian Allah tentukan satu. Dari secara langsung itu dipanggil tanjizi. Tuhan tentukan secara langsung dengan iradatnya perkara ini berlaku pada iradat mampu menentukan mungkin dengan apa-apa yang harus. Dia boleh ada di sini, ada di sana, ada di Amerika, ada di US, ada di UK, ada di Afrika, ada di China, ada di Rusia, boleh. Keharusan tu, penentuan atau boleh tentu ni Tuhan tentukan satu daripada benda-benda harus tadi. Nak ada di Malaysia contoh. Maka penentuan tu secara langsung dipanggil tanjizi. Berlaku bila? Berlaku sejak azali. Sebab tu dipanggil tanjiziyun qadim. Okey. Bagi iradat tidak perlu kepada tanjizi hadis, kerana dengan tanjizi qadim sudah memadai. Walaupun ada yang berpandangan sedemikian. Ni yang dikata atas pandangan yang sahih. Mana? Dua saja. Hak kata ada selagi tu, ada ke tak tanjizi hadis? Katanya tak perlu dah. Tak perlu dah. Orang yang kata tanjizi hadis ni dia dipikir gini. Mula-mula Allah Ta'ala menentukan secara umum. Bukan menentukan, Allah Ta'ala iradat Tuhan bertakluk boleh menentukan. Dia panggil suluhi qadim. Berlaku sejak azali. Kemudian Allah pilih satu tu dipanggil tanjiziyun hadis. Penentuan secara salah satu secara langsung tu tanjizi hadis. Bila berlaku? Sejak azali. Tiba-tiba Tuhan nak cipta tu, bila dah ada alam ni, Tuhan pilih sekali lagi tak? Adakah pilihan tu berlaku pula setelah adanya makhluk? Setelah adanya alam, setelah adanya masa ni, katakanlah nak mencipta cucu kita, cicit kita, Tuhan tentu tu masa nak cipta tu Tuhan tentu tak? Sekali lagi tak dah. Bagi yang mengatakan ada, dia kata sekali lagi Tuhan tentu sekali lagi. Ini dipanggil tanjizi hadis. Tapi hak tentu ni tak berubah lah. Bukan dulu tentu lain, sekarang tentu lain tak. Jadi hak sahihnya, penentuan yang baru berlaku ketika penciptaan alam tu tak perlu dah. Sebab apa? Sebab dah memada dengan tanjizi qadim. Penentuan hak azali tu cukup lah. Sampai masa ta'aluk kudrat tu, Allah mengadakan dengan kudratnya, dan kudrat berta'aluk mengadakan. Tak ada dah pilih-pilih tu, pilih hak lama dah, hak azali dah. Bukan maknanya bila sampai masa pilih pula sekali lagi, tapi pilih tu hak samalah. Jadi yang mengatakan ada tanjizi hadis ni pandangan tak kuat. Yang sahihnya tak ada tanjizi hadis kerana sudah memadai dengan ketentuan dan pilihan Tuhan sejak azali. Kata pengarang, ketahui olehmu iradat, yakni kehendak, dan amar, al-amru, suruh, merupakan dua perkara yang berbeza menurut ahli sunnah. Kadang-kadang Allah berkehendak sesuatu dan menyuruhnya, seperti iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kadang-kadang Allah menyuruh dengan sesuatu tetapi tidak dikehendakinya, seperti berimannya Abu Jahal.
Kerana jika Allah berkehendak, sudah tentulah akan berlaku. Kadang-kadang Allah berkehendak dengannya tetapi tidak menyuruhnya, seperti kekufuran Abu Jahal. Kadang-kadang Allah tidak menyuruhnya dan tidak menghendakinya, seperti kufurnya seluruh orang yang beriman. Gini. Pengarang nak memberikan satu kefahaman tentang iradat dan juga al-amru, suruh dan hendak. Jadi kena faham, di sisi ahli sunnah, suruh dan hendak ni dia tidak berlaziman. Mana tidak mesti benda yang Tuhan suruh tu Tuhan nak. Tak mesti benda yang Tuhan suruh tu Tuhan nak. Dia tak ada berlaziman antara suruh dan hendak. Tak ada laziman. Kenapa benda ini dibincangkan? Sebab golongan-golongan aliran sesat yang masalah ini ialah masalah yang berkait dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata benda yang Tuhan suruh tu Tuhan nak lah. Apa yang Tuhan suruh tu Tuhan nak. Sebab kalau Tuhan suruh Tuhan tak nak, mana mungkin. Suruh suruh benda, suruh contohnya pergi kedai, tiba-tiba Tuhan tak nak pergi kedai. Dia kata tak betul lah gitu. Patutnya hak suruh tu hak nak. Hak suruh tu ialah apa yang dikehendaki. Lazimnya gitu. Kalau tidak jadi sia-sia. Jadi sia-sia. Maka di sisi mereka mengatakan, Mu'tazilah mengatakan suruh dan nak tu berlaziman. Kita tak. Kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama thabat. Wa ghayarat amran, iradat menyalahi dan tidak sama dengan amar, suruh. Amran wa ridha, dan redha pun tak kait juga. Jadi iradat, suruh dan redha. Cuma redha ni tidak disebut sini. Redha ni dia berkait dengan suruh. Dia berlaziman dengan suruh. Apa yang Tuhan suruh tu Tuhan redha. Jadi di sini dia ambil dua. Tengok. Dia kata ada benda yang Tuhan nak tapi Tuhan suruh dan Tuhan suruh. Tuhan nak dan Tuhan suruh. Contoh iman Abu Bakar. Abu Bakar beriman. Kenapa Abu Bakar beriman? Kerana kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan nak pasti akan berlaku. Maka Abu Bakar pun beriman. Sayyidina Abu Bakar beriman. Sebab Tuhan nak Sayyidina Abu Bakar beriman. Tuhan suruh tak? Tuhan suruh lah. Tuhan suruh semua orang beriman. Antaranya Tuhan suruh juga Abu Bakar beriman. Jadi Allah hendak dan Tuhan suruh. Okey. Yang kedua, Allah tidak hendak tapi Allah suruh. Tuhan tak embuh tapi Tuhan suruh. Nampak tak? Ada berlaku ke? Adalah berlaku. Tuhan tak embuh tapi Tuhan suruh. Apa dia? Iman Abu Jahal. Tuhan nak dak Abu Jahal beriman? Kita tanya. Tuhan nak dak Abu Jahal beriman? Ni kalau tanya molek ni mungkin tak boleh jawab. Jangan main ni. Kalau tanya seorang-seorang ni, Tuhan nak dak Abu Jahal beriman? No. Cerita molek. Tuhan nak ke tidak Abu Jahal beriman? Lekat rapat lekat. Tuhan nak. Makna Tuhan nak Abu Jahal beriman, tiba-tiba Abu Jahal tak beriman. Makna kehendak Tuhan tidak tercapai. Lemahlah. Jangan jawab Tuhan nak Abu Jahal beriman. Memang Tuhan nak beriman. Ni kata Mu'tazilah. Kita tak sedar kita Mu'tazilah. Tu kena baca ni. Kalau tanya molek, memang Tuhan nak Abu Jahal beriman tapi dia tak mau beriman. Tuhan nak Abu Jahal beriman tapi dia tak mau beriman. Pun kita tak sedar kita Mu'tazilah. Tu kata kena ahli sunnah bincang ni. Jangan buat tengok apa ni sebarangan ilmu akidah ni. Ulama bincang ni ada sebab. Salah kalau kita kata Tuhan nak Abu Jahal beriman tapi Abu Jahal tak mau beriman. Maknanya kehendak Tuhan tidak tercapai. Apa maksud? Lemah. Tuhan nak tak jadi.
lemah. Tak ke lemah? Tuhan nak tak jadi. Lemah tak? Lemah lah. Kita nak tak boleh. Lemah tak? Lemah lah. Jadi Tuhan, bila Tuhan nak, mesti jadi. Barang kehendak barang jadi. Tak boleh. Nak tak jadi itu bukan Tuhan. Nampak? Jadi maknanya Tuhan tak hendak Abu Jahal beriman. Sebab tu Abu Jahal tak beriman. Sebab Tuhan memang tak mahu dia beriman. Okey. Tapi Tuhan suruh tak? Lain. Sebab tu jangan kita tengok sama. Kalau kita kata tak suruh, atau kita kata Tuhan mesti nak juga Abu Jahal beriman, Mu'tazilah ni. Ni kata Mu'tazilah, dia mengkaitkan suruh dengan kehendak ni. Jadi Tuhan suruh, memang Tuhan suruh Abu Jahal beriman. Tuhan suruh semua orang beriman. Termasuklah semua orang tu Abu Jahal. Allah Ta'ala utus. Tapi Tuhan suruh pun bukan Tuhan nak. Boleh berlaku ke? Apa tak boleh ni? Boleh sangat. Tak pelik ke? Tak ada pelik-pelik. Nampak tak? Antara contoh-contoh sama-sama makhluk ni kita. Kadang-kadang anak kita nakal. Tak nakal. Ni musim-musim hujan ni degil. Jadi kita kata tak usah turun main kat dekat baruh tu, dekat lokang tu, dekat sungai tu, tak usah lah hujan ni arus kuatnya. Kita larang ni. Kita larang ni. Tak dengar dia, tak dengar, babi. Babi tak dengar. Akhirnya hujan. Dia mula gigi. Kita suruh gigi. Tapi kita nak tak gigi? Kalau gigi lah gigi. Kalau berani gigi. Kita kalau nak lagi gigi. Kita suruh dia gigi. Kita nak tak dia gigi? Tambuk. Tu. Kita suruh, bunyi suruh. Tapi kehendak kita dah. Dia babi nak panjat pagar, panjat pokok. Kata turun, jatuh tu. Jangan panjat, jatuh. Degi, tak mau dengar. Dah naik tinggi. Kita suruh dia naik. Kita nak dia naik ke? Tak. Kita tak mau dia naik. Jadi suruh dengan kehendak ni dia tidak lazim. Tidak berlaziman. Okay. Seterusnya, ada perkara yang Tuhan nak dan Allah, tapi Tuhan tidak suruh. Tuhan nak tapi Tuhan tak suruh. Contohnya kekufuran Abu Jahal. Kufur Abu Jahal tu Tuhan nak tak? Tuhan nak lah. Sebab tu Abu Jahal kufur. Jadi nak tahu apa kehendak Tuhan ni, tengok apa yang berlaku. Apa yang berlaku itulah itu kehendak Tuhan. Realiti hakikat Abu Jahal kufur, maka itu kehendak Tuhan. Maka Tuhan nak, tapi Tuhan suruh tak Abu Jahal kufur? Tuhan tak suruh. Tuhan larang sekalian hamba-Nya kufur kepadanya, syirik kepadanya. Tuhan tak tambuh dan bukan apa, Tuhan tak suruh Abu Jahal kufur, tapi Tuhan nak. Dia ada benda yang Tuhan tak suruh tapi Tuhan nak. Tak. Tuhan tak suruh tapi Tuhan nak. Okey. Allah seterusnya, Allah tidak menghendaki dan Allah tidak menyuruh. Yang keempat ni, ada benda perkara yang Tuhan tak nak dan Tuhan tak suruh. Tuhan tak nak dan Tuhan tak suruh. Apa dia? Kekufuran orang Islam. Pertamanya, Tuhan nak ada orang Islam kufur. Orang Islam ni orang yang mati dalam Islam lah. Orang yang dia hidup dan dia mati dalam keadaan Islam. Maknanya tu orang yang telah tetap Islam ni tu, Tuhan tak nak dia kufur. Sebab tu dia mati dalam Islam. Dan Tuhan tak suruh pun. Kerana Tuhan tidak suruh makhluk ni kufur dan syirik kepadanya. Nampak? Jadi kerana itulah di sini pengarang rahimahullah membincangkan bahawa iradat dan suruh ini perkara yang munfakkatan, makna dia bercerai, dia tidak berlaziman.
Ada kadang-kadang Tuhan suruh dan Tuhan nak. Ada kadang-kadang Tuhan suruh, Tuhan tak nak. Ada kadang-kadang Tuhan tak nak tapi Tuhan suruh. Ada yang Tuhan tak nak dan Tuhan tak suruh. Ini contohlah, contoh. Hak lain pun samalah. Ini didatangkan contoh kepada nak menunjukkan bahawa tidak ada perkaitan berlaziman antara suruh dan kehendak. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi apa ni, selesai perbincangan tentang sifat iradat. Ada soalan tak? Ada. Jadi kalau tak ada, sekadar itu sajalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.